Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim amma ba'd. Allahumma ahimna ma rasyida umurina wa ajna min syururi anfusina wa min syarri a'malina. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita teruskan diskusi yang ke-29, berbunyi sifat pendakwah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Allah telah mewahyukan kepada Isa anak Maryam, hai Isa, nasihatilah dirimu dengan hikmatku. Jika engkau telah mengambil manfaat darinya, nasihatilah orang ramai. Dan jika tidak, hendaklah engkau merasa malu kepadaku. Hadis qudsi riwayat Dailami dari Abu Musa radhiyallahu an. Isa anak Maryam adalah seorang nabi, rasul dan seorang hamba Allah, bukan Tuhan atau anak Allah, apalagi penjelmaan Allah. Selain itu, baginda disebut juga kalimatullah, yang bererti kalimat Allah yang disampaikan oleh Jibril kepada Maryam, seorang gadis suci yang tidak pernah disentuh tangan lelaki. Isa AS yang diberi gelaran Al-Masih di dalam Al-Quran berasal dari keturunan Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Dengan kudrat Allah yang Maha Kuasa, Nabi Isa dilahirkan oleh ibunya yang bernama Maryam tanpa bapa di satu tempat yang sekarang dikenali dengan nama Baitul Lahem di daerah Palestin. Di dalam Al-Quran, setiap kali Allah SWT menyebut nama Isa, diteruskan dengan diiringi nama ibunya. Hanya 1-2 ayat sahaja yang tidak menyebutkan nama ibunya, tetapi didahului perkataan panggilan kepada baginda sebagai isyarat kepada manusia bahawa Isa AS bukanlah anak Allah, bukan pula penjelmaan Allah, tetapi sebenarnya hamba dan rasulnya. Jelaslah bahawa baginda bukan sebagaimana yang dipercayai oleh agama Nasrani atau Kristian tentang Trinity, gabungan 3 unsur dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, di dalam Al-Quran dilukiskan kisah kehamilan Maryam tanpa disentuh seorang lelaki sebagai berikut. Surah Maryam ayat 16 hingga 21. Dan bacakanlah wahai Muhammad di dalam kitab Al-Quran ini perihal Maryam ketika dia memencilkan diri dari keluarganya di sebuah tempat sebelah timur. Kemudian Maryam membuat dinding untuk melindungi dirinya dari mereka. Maka kami hantarkan kepadanya roh dari kami, lalu ia menyamar diri kepadanya sebagai seorang lelaki yang sempurna bentuk kejadiannya. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Ar-Rahman daripada gangguanmu. Kaulah engkau seorang yang bertakwa. Ia berkata, sesungguhnya aku pesuruh Tuhanmu untuk menyebabkanmu dikurniakan seorang anak yang suci. Maryam bertanya dengan cemas, bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak lelaki, padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun, dan aku pula bukan perempuan jahat. Ia menjawab, demikianlah keadaannya, tak usahlah dihairankan. Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan kami hendak menjadikan pemberian anak itu sebagai satu tanda yang membuktikan kekuasaan kami untuk umat manusia dan sebagai satu rahmat dari kami. Dan hal itu adalah satu perkara yang telah ditetapkan berlakunya. Surah Maryam ayat 16 hingga 21.